Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita cuba untuk berbincang berhubung dengan petunjuk bila berakhirnya wabak COVID-19 ni. Kita akan cuba untuk membuat unjuran, iaitu unjuran tentang kes baru setiap hari, kes baru COVID-19 setiap hari, jumlah yang sembuh setiap hari, dan juga kita buat unjuran tentang jumlah kes yang aktif. Daripada 3 unjuran ni, mudah-mudahan kita dapat menjangkakan, mengunjurkan bila sekira-kiranya wabak COVID-19 ni akan berakhir. Jadi sebenarnya saya terpanggil untuk membincangkan perkara ini apabila pagi ni, hari ini hari Sabtu, hari Sabtu 18 hari bulan April. Jadi saya terbaca satu daripada Facebook ni, ada tanda-tanda awal kita berjaya kekang penularan COVID-19. Dikatakan oleh pernyataan daripada Dr. Nur Hisham. Dan satu lagi saya terbaca daripada Facebook Datuk Seri Najib Razak. Selagi garis biru mengatasi garis merah, semakin cepat Malaysia akan bebas COVID. Jadi bila dia sebutnya semakin cepat Malaysia akan bebas COVID-19 tu, saya lihat dia punya grafnya. Ini kes baru dan ini kes yang sembuh, jumlah kes yang sembuh setiap hari. Jadi terpanggil untuk saya menjangka membuat unjuran bila sekira-kiranya kita dapat bebas, bebas daripada COVID-19. Istilah bebas tu maknanya jumlah aktif kita jadi kosong lah. Memanglah untuk kita nak dapat jumlah aktif, jumlah kes yang aktif jadi kosong tu, kita kena membuat unjuran bila berhubung dengan kes baru setiap hari dan juga kes yang sembuh setiap hari. Dari situ kita dapat membuat unjuran bila jumlah kes yang aktif, dan kita boleh membuat unjuran bila sekira-kiranya jumlah kes aktif itu menjadi kosong. Waktu itu maknanya kita jadi bebas lah daripada COVID. Dan itu kaedah yang kita cuba untuk menganalisa. Jadi daripada graf yang ditunjukkan di dalam Facebook Datuk Seri Najib Razak tu, saya ambil dan saya daripada situ saya membuat unjuran lah. Yang pertama, graf yang diberi itu adalah jumlah sembuh berbanding jumlah kes baru COVID setiap hari. Yang merah tu kes baru, yang biru ni jumlah sembuh. Jadi bila kita ambil data ini, semalam kan kita kes baru paling rendah 69 kan. Sedangkan kes yang sembuh 201. Kan suatu nombor yang memberangsangkan di awal fasa ketiga ni. PKP fasa ketiga ini sesuatu yang sangat memberangsangkan. Jadi kalau tindakan PKP semakin keras ke, semakin tegas ke gitu, memang sepatutnya lah pasal kita ingin supaya adanya lagi lebih efektif terhadap tindakan-tindakan, dan mudah-mudahan hasilnya akan lebih baik lagi. Dan semalam kita mendapat angka yang sangat memberangsangkan, iaitu kes baru hanya 69 dan kes yang sembuh 201. Ini sesuatu yang sangat kita gembira sebagai rakyat Malaysia. Jadi dari segi unjuran untuk kes kes baru ni, mula saya ambil yang paling rendah lah, maknanya tu di peringkat penghujung lah. Di dalam fasa kedua ni kan trend menurun. Fasa kedua yang lepas trendnya menurun, dan sekarang fasa ketiga ni kita terus dalam menurun dari jumlah kes setiap harinya tu kan. Jadi saya membuat unjuran tu yang paling rendah dan yang paling tinggi, kemudian yang di tengah. Yang paling rendah ni saya ambil titik yang paling rendah, dan yang atas ni saya ambil titik yang paling tinggi. Jadi pucuk-pucuk daripada graf tu saya tarik sehingga ujung ke sana. Yang pucuk-pucuk sebelah bawah ni saya tarik jadi macam ni. Jadi lebih kurang tengahnya di sinilah. Macam itulah. Jadi kita dapat daripada situ, kita dapat ini maknanya graf yang warna merah. Ini jumlah kes baru setiap hari. Bila kita lihat itu, ni. Kalau kita ambil yang purata yang tengah lah kan, sekira-kiranya tu di peringkat awal, kalau masuk ke fasa keempat nantilah, sekira-kira pada bila tu bulan Mei, minggu pertama bulan Mei tu, insya-Allah kita akan
kes barunya tak ada kes baru lah, macam tu lah kalau dari segi unjuran yang ini. Tapi tak apalah, kita ambil yang paling tinggi lah, extreme case lah kata orang tu, yang paling tinggi, pucuk-pucuk paling tinggi. Kalau pucuk-pucuk yang paling tinggi ini untuk jadi kes baru ni jadi kosong, kalau kita tarik unjurkan ni sampai ujung sini, minggu ketiga Mei tiada lagi kes baru. Jadi ni kalau kita ambil macam ni lah, minggu ketiga, maknanya 20 lebih itulah kan. Kita tarik ni minggu ketiga bulan Mei tiada lagi kes baru. Yang ini kita berdasar kepada data yang ini. Dari segi jumlah kes jumlah yang sembuh pula macam ni. Macam ni. Jadi lebih kurangnya kalau nak dikirakan tengahnya macam ni lah. Kita menaik macam tu kan. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan jadinya macam itu. Kita daripada sini kita dapat alhamdulillah cantik pula lah kita punya unjuran ni jadinya lah kan macam tu. Jadi mudah-mudahan benda ni dapat kita, ini maknanya kalau kita membuat PKP, mentaati perintah PKP, ini akan berlaku ni. Macam yang sembuh ni, ini kemahiran di pihak frontline lah, maknanya pihak-pihak kedoktoran ke, pihak jururawat ke, tu frontline lah, ubat-ubatan segala tu. Yang ini usaha kita rakyat yang ramai ni, kita mentaati PKP, maka kita dapat memutuskan rantaian virus COVID-19 tu tadi. Jadi itulah keadaannya. Jadi macam ini. Jadi maknanya kalau berdasarkan kepada kes baru ni, kita dapat mengunjurkan sekira-kiranya minggu ketiga, 21 hari bulan ke, 22 hari bulan ke gitu, bulan Mei ni tiada kes baru lagi. Maknanya lebih kurangnya tu apa nak raya lah, kes baru tu jadinya kosong. Ni kalau kita tarik unjuran ni lah, ni secara teorinya lah, daripada unjuran. Realitinya dia ada naik turun lah kan. Tapi itulah anggaran yang kita boleh dapat buat daripada data yang kita ada ini. Kemudian kita tengok pula. Ni saya ambil data yang memang Datuk Seri Najib postkan di dalam Facebook dia, dan saya daripada situ graf itu terus saya buat unjuran. Kita ambil lah yang sini ni, katalah macam gini secara mudah lah. Ini bukan penganalisa yang handalan, ini secara mudahnya inilah kira-kira dia menurunnya macam ini, macam tu lah. Jadi kalau ni kita sekarang ni berada di fasa ketiga sini ni. Jadi ni daripada mula fasa pertama dulu 18 Mac dulu kan naik, lepas tu fasa kedua ni menurun kes aktifnya. Jadi mudah-mudahan kita terus menurun lah. Kalau inilah ni saya tadi mengirakan ini tiga segi ni, daripada sini ni kan 2,500, yang sini ni 1,500, maknanya 1000 kes ni berapa hari? Saya kira tadi 25 hari, maknanya 50 hari 2,000 kes. Sekarang kita sekitar berapa tu? 2,000 lebih kan, 2,200 kes kayak gitulah. Jadi 55 hari untuk 2,200 kes, 55 hari. Kalau 55 hari tu daripada sekarang ni, lebih kurangnya pertengahan Jun kes ni akan cecah pada kosong. Dia macam itulah lebih kurangnya tu kan. Tadi daripada kes baru tu kita kata minggu ke-3 Mei tiada lagi kes baru. Minggu ke-3 Mei. Ini minggu ke-2. Minggu ke-3 lah ni. Minggu ke-2 lah maknanya pertengahan hujung minggu ke-2. Bulan Jun kes aktif jadi kosong. Jadi maknanya tu ini habis kes baru, ini nak menghabiskan kes yang aktif lah. Sembuh tu sampai habis semuanya sembuh, lebih kurangnya pertengahan Jun. Jadi kita berdoa lah, ini daripada data kita, tapi kita kena usaha. Pihak frontline-nya kena terus memastikan kesembuhan tu nilainya tinggi, yang kita pula sebagai rakyat jelata ni mematuhi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, supaya kita dapat memutuskan rantaian virus COVID-19 ni. Jadi bila kita ada panduan begini ni, ini harapan kita. Dengan harapan ini maka kita berusaha mentaati sebagai rakyat, mentaati PKP. Sebagai yang frontlinernya, jadi semangat untuk mereka lebih lagi aktif dalam memastikan jumlah yang sembuh tu terus meningkat. Macam itulah.
Jadi mudah-mudahan daripada graf data yang ada ni, saya gunakan data yang dipostkan oleh dalam Facebook Datuk Seri Najib. Mudah-mudahan kita dapat menjadi semangat untuk kita mudah-mudahan pada pertengahan Jun nanti selesai kes wabak COVID-19 di negara kita ni. Inilah yang kita harapkan. Memang kita harapkan sangatlah. Bayangkan kita dah masuk fasa ketiga dah sebulan. Hari ni dah berapa 18? Ya dah sebulan lah kita. Kita mula 18 hari bulan Mac, sekarang ni 18 hari bulan April, dah sebulan kita terkurung dekat rumah. Yang front line-nya sampai berpeluh-peluh tu, bayangkan badannya dibungkus dengan baju yang macam gitu sambil kerja. Ya Allah Rabbi, kita tak boleh bayangkan macam mana siksanya. Nah, itu yang kita kena simpati dengan mereka. Dengan simpati itu maka kita lebih sebagai rakyat lebih mentaati perintah. Jadi kita sama-sama bekerjasama, kita nak tolong dekat hospital sana tu, macam yang frontliner tu memang tak boleh. Yang polis dengan tentera dengan rela mengawal biar kita jangan keluar. Jadi semua masing-masing, dan saya mendapat maklum bahawa pihak penjara, pihak penjara, pihak kolej, semua organisasi NGO, ya, individu semua membuat, ada yang buat face shield lah, apalah, yang ada buat baju PPE-nya lah. Jadi masing-masing semua bekerjasama. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita semua itu, dan sebagai rakyat Malaysia ini, Allah jadi kasihan dengan kita dan diangkat wabak coronavirus ni daripada negara kita. Mudah-mudahanlah. Sambil-sambil tu kita berdoa, dan di sana sini macam yang peringkat awal dulu, kita satu negara, kita membuat solat hajat. Itulah hari Jumaat pertama kita tak sembahyang Jumaat tu, pihak Menteri Agama menganjurkan supaya kita lepas sembahyang zuhur ganti sembahyang Jumaat tu kita sembahyang hajat, mohon kepada Allah. Jadi ni grup-grup kecil macam di tempat saya, di kampung saya ni, malam Jumaat yang lepas ni, lepas baca Yasin, dianjurkan baca Yasin, lepas tu doa, lepas tu sembahyang hajat, mohon supaya Allah angkat wabak ni. Jadi kita semua kita rakyat Malaysia ni bergabung tenaga memohon restu daripada Allah, mudah-mudahan diangkat COVID-19 ni daripada negara kita. Jadi sama-samalah kita berdoa. Jadi bila demikian data-data yang menunjukkan sedemikian, maka kita teruskanlah, kita patuhilah perintah kawalan pergerakan agar kita dapat menghentikan merebaknya virus corona ini. Bersama kita membenteras merebaknya virus corona ini, dan sama-samalah kita berharap agar pada pertengahan bulan Jun nanti kita dapat bebas daripada wabak coronavirus COVID-19 ni. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.